Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamira binti Zahar dan hari ini saya akan membentangkan tentang asal-usul manusia mengikut mitos negara Asia iaitu negara Jepun. Isi pertama merupakan asal-usul manusia dan pengertian manusia, di mana mengikut mitos negara Jepun, asal-usul manusia adalah daripada dua dewa pencipta iaitu Izanagi dan Izanami. Izanagi dan Izanami merupakan dewa yang berjantina, di mana Izanagi adalah dewa lelaki yang bermaksud lelaki yang mengajak, manakala Izanami adalah dewa perempuan yang bermaksud perempuan yang diajak. Mereka berdua merupakan sepasang adik-beradik yang seterusnya menjadi suami isteri, di mana mereka memutuskan untuk berkahwin dan mencipta keturunan apabila mereka mengetahui adanya perbezaan pada tubuh badan mereka. Dan hasil daripada penyatuan dewa-dewa ini terlahirlah dewa-dewa lain dan seterusnya terciptalah manusia. Dan orang Jepun sendiri menganggap mereka ini adalah saudara. Maksudnya orang Jepun ini adalah bersaudara kerana mereka tercipta daripada sumber yang sama iaitu Dewa Izanagi dan Dewi Izanami. Mengikut mitos negara Jepun, manusia dianggap sebagai sesuatu yang bersih dan suci. Bersih dan suci ini adalah dalam konteks tidak terdedah kepada perkara-perkara yang negatif. Dan jika mereka terdedah, mereka menjadi berkotor dan buruk, mereka boleh disucikan semula melalui upacara penyucian untuk mengembalikan dasar manusia yang dianggap sebagai bersih dan suci itu. Terusnya adalah unsur-unsur penciptaan manusia. Seperti yang saya katakan tadi, manusia ini hasil daripada penyatuan dua dewa pencipta iaitu Izanagi dan Izanami. Namun ada juga yang tercipta daripada Izanami sendiri sahaja dan Izanagi sendiri sahaja. Seperti contohnya untuk Izanami, adanya dewa yang tercipta daripada air mata dan muntah Izanami sebelum ia mati terbakar melahirkan dewa api. Dan ada juga yang tercipta daripada air yang jatuh melalui mata kanan, mata kiri dan hidung Izanagi seketika ia membersihkan diri setelah kepulangannya dari Yomi. Dan apa yang kita boleh simpulkan adalah unsur-unsur penciptaan manusia ini adalah memang sememangnya tercipta daripada dewa-dewa ini menurut mitos negara Jepun. Seterusnya adalah manusia pertama menurut Jepun. Dalam mitos negara Jepun sebenarnya tiada penceritaan tentang manusia pertama, namun mereka dalamnya ada menceritakan tentang anak pertama dewa Izanagi dan Izanami iaitu Hiruko. Hiruko ini adalah seorang dewa juga yang lahir dalam keadaan tidak sempurna, di mana ia mempunyai tulang yang lemah ataupun tiada tulang, disebabkan oleh kesalahan semasa ritual perkahwinan dewa pencipta Izanami dan Izanagi sendiri, dan mereka berdua menghanyutkan Hiruko ini ke lautan. Namun Hiruko masih bertahan dan masih hidup dan berjaya menumbuhkan tulang kaki. Jadi apa yang kita boleh simpulkan adalah kemungkinan besar manusia pertama itu juga tercipta daripada dewa ini, dan semestinya macam begitulah. Seterusnya adalah hubungan manusia dengan pencipta. Okey. Masyarakat Jepun ada kepercayaan asli dan agama utamanya adalah agama Shinto. Dan konsep Tuhan menurut agama ini adalah semua benda yang hidup ataupun yang mati di dunia ini memiliki sesuatu roh dan atau kekuasaan yang wajib dihormati dan dipuja. So semua benda yang hidup ataupun mati maksudnya termasuklah alam, benda-benda yang macam kita rasa itu bukan Tuhan tapi itu adalah Tuhan. Contohnya macam meja, semua benda tu pun mereka anggap sebagai suatu roh, mempunyai suatu roh ataupun kekuasaan yang wajib mereka hormati. Sebabkan perkara itulah mereka menganggap Tuhan ni ada di mana-mana sahaja dan tak jauh daripada kehidupan seharian mereka. Disebabkan konsep Tuhan mereka begitu juga, jadi hubungan mereka dengan pencipta itu agak unik, dan salah satu contoh festival yang menunjukkan hubungan mereka dengan pencipta itu adalah festival dengan kereta yang mereka anggap simbol Tuhan. Mereka bawa berarak dan membenamkannya ke dalam laut, membenturnya, menaiki ramai-ramai dan banyak lagi perlakuan yang kita anggap sebagai kasar, namun begitulah hubungan mereka dengan Tuhan mereka. Dan mereka juga pergi ke kuil untuk meminta keberkatan para kami mereka ini pada perayaan atau hari tertentu saja, di mana contohnya pada hari kelahiran ataupun mereka ingin keberkatan pada mungkin hari ini diorang nak interview kerja, so diorang datang kuil untuk minta keberkatan, tapi hanya pada hari-hari tertentu saja. Seterusnya adalah tugas dan tujuan manusia diciptakan menurut mitos negara Jepun, di mana tugas manusia adalah untuk memuja dan menyembah dewa ataupun para kami mereka itulah. Dan tapi
Para kami ini tidak hanya terdiri kepada dewa-dewa tinggi saja, namun termasuk juga alam semesta, roh nenek moyang mereka dan raja Jepun itu sendiri. Dan seterusnya, tujuan mereka diciptakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia. Kerana mereka tidak mempercayai kehidupan selepas mati ataupun kematian. Dan seterusnya adalah kehidupan selepas mati ataupun akhiran manusia. Seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak mempercayai kehidupan selepas mati ataupun pengakhiran manusia. Jadi isu ini jarang diketengahkan. Namun ada satu kisah yang menceritakan tentang kematian, iaitu kematian dewa pencipta mereka sendiri, iaitu Izanami. Di mana ia mati setelah melahirkan dewa api, dan ia dibawa ke Yomi, iaitu sebuah alam yang dipanggil alam kegelapan ataupun kematian. Dan alam ini digambarkan sebagai alam yang buruk, alam yang kotor, alam yang gelap dan menyeksakan. Disebabkan mereka tidak mempercayai kehidupan selepas mati, kerana mereka menganggap dunia ini tidak akan musnah, dan mereka mempercayai bahawa dunia ini sendiri terbahagi kepada 3 jenis, iaitu Takamagahanara, iaitu langit yang dunia yang dihuni oleh para dewa langit. Seterusnya Yomi itu sendiri, dunia yang dihuni oleh orang yang telah meninggal dunia, dan Tokoyonokuni adalah dunia yang dihuni oleh orang yang meninggal dunia tapi dalam keadaan yang suci, dan dunia ini penuh dengan kenikmatan lah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini, walaupun Yomi itu alam kematian ataupun alam kegelapan bagi mereka, namun Yomi itu juga termasuk dalam salah satu dunia. Seterusnya adalah kesan kepercayaan konsep manusia pada masyarakat Jepun, di mana mereka sukar untuk menerima orang luar, kerana mereka menganggap mereka ni unik, mereka berbeza daripada orang lain, orang luar, kerana mereka ni diciptakan terus daripada dewa pencipta mereka, tak seperti orang bukan Jepun. Seterusnya, disebabkan manusia itu mereka anggap sebagai sesuatu yang bersih dan suci, jadi penyucian diri, iaitu bernama Hare, dijadikan sebagai salah satu upacara keagamaan orang Jepun. Seterusnya adalah isi terakhir yang merupakan tugas pertama Izanagi dan Izanami, di mana mereka ditugaskan untuk mencipta dunia. Kerana pada waktu itu mereka menganggap bumi ini terapung di atas air seperti minyak. Jadi mereka melemparkan lembing permata ke laut, dan tisan-tisan air yang jatuh daripada lembing itu akan menukarkan laut kepada pulau, dan seterusnya terbentuklah negara Jepun. Itu adalah tugas pertama dewa pencipta. Yang seterusnya, selepas mereka menciptakan dunia, barulah mereka mencipta keturunan mereka, iaitu mencipta manusia. Okey, seterusnya kita akan saya akan membentangkan tentang artikel review. Dan artikel yang saya pilih bertajuk Konsep Agama dalam Kehidupan Masyarakat Jepun. Kenapa saya memilih artikel ini adalah kerana artikel ini menceritakan tentang agama dan kepercayaan. Dan persoalan mengenai asal-usul manusia ini biasanya sering berkait rapat dengan kepercayaan atau agama seseorang. Sebab itulah saya memilih artikel ini. Seterusnya, artikel ini bertajuk Konsep Agama dalam Kehidupan Masyarakat Jepun, yang ditulis oleh Budi Mulyadi dan diterbitkan pada tahun 2017 di bawah Jurnal Bahasa Sastra dan Budaya Jepun, Izumi. Penulis ini bernama Budi Mulyadi dan beliau berasal dari negara Indonesia. Beliau juga merupakan seorang pensyarah di Universiti Diponegoro, Indonesia. Seterusnya, beliau mempunyai sarjana dalam pendidikan dan ijazah sarjana kemanusiaan. Beliau juga merupakan ketua program kajian bahasa dan budaya Jepun di bawah Fakulti Ilmu Budaya di Universiti Diponegoro. Pemikiran beliau lebih terarah kepada falsafah negara Jepun. Melalui pemerhatian saya, majoriti penulisan beliau terarah kepada negara Jepun, dan ini termasuklah budaya negara Jepun, agama negara Jepun, cara hidup masyarakat Jepun. Ada artikel yang tidak terarah sepenuhnya kepada negara Jepun, iaitu artikel yang mengarahkan perbezaan negara asal penulis ini, itu negara Indonesia dengan negara Jepun. Tapi dia masih menulis tentang negara Jepun, walaupun tidak sepenuhnya terarah kepada negara Jepun, itu sendiri sahaja. Seterusnya, apa yang saya boleh simpulkan adalah buku, artikel dan penulisan Budi Mulyadi yang memang terarah kepada negara-negara Jepun. Seterusnya adalah ringkasan artikel ini.
Dalam artikel ini menceritakan tentang agama rasmi negara Jepun iaitu agama Shinto dan Buddha. Ia juga menceritakan lebih dalam lagi tentang agama asli negara Jepun iaitu agama Shinto. Ia juga menceritakan tentang bagaimana bebasnya masyarakat Jepun ini untuk beragama. And artikel ini juga menceritakan tentang masyarakat Jepun yang tidak mementingkan agama dan mereka mementingkan kehidupan mereka di dunia, dan agama itu adalah urusan peribadi dan tiada siapa yang berhak masuk campur. Itu adalah isi-isi yang diceritakan di dalam artikel ini. Seterusnya adalah apakah isu yang dibawa penulis dalam artikel ini. Isu pertama adalah sistem kehidupan beragama negara Jepun di mana mereka mempunyai konsep untuk mencampur adukkan antara satu ajaran agama dengan ajaran agama lainnya. Dan seterusnya menyebabkan sifat asli agama asli mereka itu agama Shinto itu semakin lama semakin hilang. Seterusnya adalah isu kepentingan agama dalam kehidupan masyarakat Jepun di mana mereka meletakkan agama ini adalah sebagai sesuatu yang paling terakhir dalam kehidupan mereka. Dan itu menyebabkan kegiatan keagamaan dan tujuan mereka melakukan kegiatan itu semakin lama tidak jelas. Seterusnya isu ketiga adalah isu di mana kebebasan masyarakat Jepun ini dalam beragama di mana mereka tidak terikat untuk menganut satu agama saja. Mereka boleh menganut lebih daripada satu agama. Apakah isu yang menarik bagi saya dalam artikel ini? Adalah yang pertama adalah isu kebebasan masyarakat Jepun itu untuk beragama dan tidak terikat kepada satu agama saja. Dan isu ini menyebabkan adanya percampuran ajaran agama. Seterusnya adalah isu tujuan melakukan kegiatan keagamaan yang bagi saya tidak jelas dan mereka hanya melakukannya untuk bersenang-senang dan bersosial saja, dan mereka juga menyesuaikannya mengikut keadaan dan situasi mereka sendiri. Seterusnya isu terakhir yang menarik bagi saya, pandangan saya adalah isu pola fikir moden masyarakat Jepun di mana mereka meletakkan agama sebagai perkara yang paling terakhir dalam kehidupan mereka. So, apakah kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel ini? Kekuatan artikel ini di mana penulis memberikan hujah dan isi yang kukuh disertai dengan fakta-fakta penyokong yang jelas dan terbukti kebenarannya, dan cara penulis ini menyampaikan isi-isi dan hujahnya jelas, menarik dan mudah difahami untuk seorang pembaca seperti saya. Dan penyerotan semula isu-isu penting di akhir artikel ini bagi saya amat menarik dan efektif kerana ia memberi saya kefahaman yang lebih lagi tentang artikel ini. Kelemahan artikel ini di mana kajian yang tidak terlalu menyeluruh terhadap salah satu agama rasmi negara Jepun iaitu agama Buddha, sedangkan ia mengatakan agama rasmi negara Jepun adalah agama Buddha dan Shinto, namun ia hanya lebih memfokuskan tentang agama Shinto. Itu adalah kelemahannya. Dan sumbangan artikel ini adalah ia memberi pendedahan tentang konsep agama sendiri dalam kehidupan masyarakat Jepun. Seterusnya adalah kritikan ataupun ulasan saya terhadap artikel ini. Isu pertama yang ingin saya ulas adalah isu kebebasan masyarakat Jepun untuk beragama yang menyebabkan pencampuran ajaran agama. Pada pendapat saya, titik mula masalah ini adalah daripada agama asli mereka sendiri iaitu agama Shinto. Yang bagi saya ia bersifat tidak lengkap, bersifat tidak menyeluruh sebab ia tak memenuhi skop-skop sebuah agama. Seperti empat ini adalah skop-skop agama yang dipenuhi oleh agama lain. Tapi Shinto tidak memenuhi. Ia tidak mempunyai kitab suci, ia tidak mempunyai pembawa ajaran, ia tidak mempunyai prinsip-prinsip pengajaran, ia juga tidak mempunyai aliran-aliran. Disebabkan agama yang tidak bersifat tidak lengkap dan tidak menyeluruh inilah menyebabkan masyarakat Jepun itu mencari agama lain yang boleh melengkapi kekosongan-kekosongan agama Shinto itu sendiri. Yang seterusnya menyebabkan pencampuran ajaran agama lah. Seterusnya, dan ini berbeza dengan agama Islam yang bersifat menyeluruh, dan ia memenuhi setiap skop agama ini. Skop-skop agama ini. Dan tiada pencampuran ajaran agama antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain. Seterusnya adalah isu kepercayaan terhadap daya-daya kekuasaan yang mereka sebut kami yang bererti dewa. Seperti yang saya katakan awal tadi, masyarakat Jepun ini memuji segala yang berada di dunia, sama ada yang hidup ataupun yang mati, termasuklah gejala-gejala alam seperti pokok, hutan, sungai, batu, banyak lagi lah. Dan bagi saya, segala yang mereka sembah itu, seperti yang kita tahu, merupakan ciptaan Allah sendiri. Bukankah sepatutnya mereka menyembah Allah yang mencipta para kami mereka ini? Dan disebabkan para kami mereka itu adalah ciptaan Allah sendiri,
kekuasaan kekuasaan Tuhan mereka itu tiada tandingannya dengan Allah SWT. Dan sesungguhnya Tuhan Allah itu adalah Tuhan sekalian alam. Seterusnya adalah isu masyarakat Jepun yang melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan mereka hanya pada hari-hari tertentu saja. Pada pendapat saya, apabila mereka hanya melakukan pada hari-hari tertentu saja, ini tidak menunjukkan penghormatan dan penyerahan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan mereka, dan menyebabkan timbulnya persoalan dalam diri saya. Apakah kekuasaan Tuhan mereka sehingga menyebabkan mereka tidak menghormat dan menyerahkan diri mereka sepenuhnya, dan mereka hanya berjumpanya pada hari-hari tertentu saja. Dan ini amat berbeza dengan negara Islam, agama Islam, di mana agama ini umatnya sentiasa berhubungan dengan Tuhannya, iaitu Allah, setiap masa melalui ibadah-ibadah seperti solat, zikir dan banyak lagi. Dan kita boleh lihat sendiri betapa berkuasanya Allah ini, kerana kita sentiasa berhubungan dengannya dan sentiasa meminta kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Seterusnya adalah artikel ini memberi impak dari sudut apa, iaitu yang memberi impak kepada saya ialah ia membuka mata saya lagi terhadap agama-agama lain yang wujud di dunia selain agama Islam. Seterusnya membuatkan kesedaran terhadap kebesaran agama Islam, kerana setelah membaca artikel ini saya mula mencari apakah perbandingan antara agama Islam dengan agama negara Jepun, dan membuatkan saya sedar betapa besarnya agama Islam itu. Dan seperti yang saya katakan tadi, pencarian agama sebenar, di mana saya mencari manakah yang sebenar-benarnya, dan keyakinan saya kepada agama itu sendiri, iaitu agama Islam. Seterusnya, maklumat yang baru yang saya peroleh pada artikel ini semestinya adalah agama Shinto itu sendiri, kerana saya tidak, sejujurnya sebelum membaca artikel ini saya tidak pernah mengetahui tentang agama yang bernama Shinto. Seterusnya adalah konsep agama dalam kehidupan masyarakat Jepun. Apa yang saya boleh cadangkan kepada penulis untuk memperkuatkan lagi artikel yang sedikit kuat bagi saya adalah penulis ini boleh menekankan lagi agama Buddha seperti mana penulis ini menekankan agama Shinto, supaya artikel ini akan lebih berinformasi. Terusnya penulis juga saya cadangkan penulis ini untuk menyatakan pendapat beliau terhadap isu-isu yang beliau bawakan sendiri dalam artikel ini. Kerana sebenarnya saya ingin dalam membaca artikel ini, saya terlalu memikirkan apakah pendapat penulis ini. Saya rasa jika ia menetapkan pendapatnya, ini akan menjadikan artikel ini lebih menarik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.